Assalamualaikum semua anak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak sekalian. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita di bawah tajuk bab 2. Untuk sains tingkatan 5, kita akan pergi kepada 2.1 iaitu gizi seimbang dan nilai kalori. Apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan. Apa pula kelas makanan sebenarnya ya? Okey, kelas makanan kalau kita dah belajar, kita ada mineral, okey. Badan kita perlukan protein, perlukan karbohidrat, perlukan lemak, perlukan juga lawas, okey. Itu adalah kelas makanan. Dan gizi seimbang ini pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan seseorang dalam kuantiti yang betul supaya kita ni kekal sihat, tidak ada penyakit. Okay, jika kita kekurangan atau kita berlebihan mana-mana kelas makanan boleh menyebabkan malnutrisi. Antara penyakit yang disebabkan oleh malnutrisi adalah goiter, scurvy. Scurvy ni sebab kekurangan vitamin C, marasmus, kwashiorkor, ricket. Okay, jika ricket ia adalah kanak-kanak yang mengalami penyakit ricket disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan juga kalsium. So itu adalah malnutrisi. Jika awak lihat, ini adalah beberapa contoh gambar kanak-kanak yang mengalami malnutrisi. Maksudnya kekurangan gizi yang seimbang. So apabila seorang kanak-kanak ini kekurangan gizi seimbang, maka tumbesaran kanak-kanak tersebut akan menjadi perlahan. Okay? Bersyukurlah kita ni kanak-kanak di Malaysia ini kebanyakannya mempunyai atau mendapatkan makanan dengan gizi yang seimbang. Okay? Cuma mungkin kanak-kanak di Malaysia ada sedikit kekurangan. Mungkin mereka bukan kurang gizi seimbang tapi berlebihan pula. Di mana mengikut statistik 2020, satu daripada 5 orang kanak-kanak di Malaysia mengalami obesiti. So apakah itu obesiti? Nanti kita akan lihat untuk yang seterusnya. So kebanyakan kanak-kanak yang kekurangan malnutrisi ini mereka datang daripada negara-negara yang mengalami pergolakan atau mungkin mengalami masalah kemiskinan penduduk ya. Okey. Kemudian kita akan pergi pada satu konsep pinggan sihat Malaysia. Kalau awak pernah dengar iklan, ada satu iklan tu ada lagu dia suku-suku separuh. Okey. Apa itu suku-suku separuh? Ini adalah konsep pinggan sihat Malaysia. Okey. Kalau awak lihat pada gambar rajah slide ini, dia ada satu pinggan. Dia akan bahagikan dulu pada separuh bahagian. Kemudian di bahagian separuh ni dia bahagi lagi. Okay, macam tu. So, apa maksudnya? Maksudnya suku, bila kita makan, terutamanya menu tengah hari, kita makan suku pinggan kita tu mestilah nasi ataupun sumber karbohidrat yang lain. Sumber karbohidrat yang lain contohnya mi ke, pasta ke, okey. So, separuh daripada pinggan itu adalah untuk karbohidrat. Separuh pinggan kita lagi ni untuk protein. Okey, kalau dalam gambar ni diberi ikan. Sumber protein lain boleh juga ayam, daging pun boleh. Kalau nak lebih sihat, ikan tu kita rebus, ayam tu kita bakar kan. Okey, manakala untuk separuh lagi ni adalah untuk buah dan sayur-sayuran. Okey, bagaimana kamu nak mengamalkan konsep pinggan sihat satu Malaysia? Maksudnya kalau suku tu adalah ia segenggam tangan kamu. Jika kamu nak makan nasi, ia adalah segenggam tangan kamu. Nak makan protein pun segenggam, tapi kalau nak makan buah dan sayur, awak buat tangan awak begini. So itu adalah untuk buah-buahan dan sayur-sayuran. So konsep pinggan sihat Malaysia ni sangat sesuai untuk menu tengah hari supaya kita dapat gizi yang seimbang. Okay? Alright. Next one. Bagaimana kita nak mengaplikasikan konsep pinggan sihat Malaysia dalam kehidupan harian? Pertama, kita makan 3 hidangan utama yang sihat dalam sehari. 3 hidangan utama ni sebenarnya adalah makan pagi, tengah hari dan juga malam.
Okey, 3 hidangan utama. So makan kedua, makan 1 hingga 2 snack yang sihat di antara waktu makan jika perlu. Okey, snack yang sihat ini kita boleh ambil daripada sumber protein. Okey, selalunya kalau orang nak menguruskan badan, dia akan ambil 1 atau 2 kali snack. Contohnya pada pagi dan juga petang. Okey, di antara waktu, contoh di dalam sarapan pagi pukul 7. Okey, pukul 10 tu kalau dia terasa lapar, dia akan ambil snack. Snack ini boleh jadi protein, sumber protein, iaitu kita boleh ambil kacang, contoh almond tu kacang yang baik, kacang kuda pun bagus. Lepas tu kita juga boleh ambil telur rebus, kita juga boleh ambil sumber buah-buahan lah, kita ambil buah-buahan, makan buah-buahan sebagai snack. Kemudian pukul 10 tu dia ambil snack, lepas tu pukul 1 ke baru dia makan tengah hari. Itu maksud snack tu, di antara waktu makan hidangan utama tu. Tapi kalau macam snack pagi, kalau dia kenyang, masih kenyang sebab mungkin pagi tu dia dah makan yang agak berat, contoh dia dah makan roti ke dengan ayam, so dia tak perlulah, kalau rasa kenyang tak perlu ambil snack. Okay, so bermaksudnya kalau kita nak aplikasikan konsep pinggan sihat Malaysia ni, kita akan makan 5 kali. Pagi, lepas tu snack pagi, lepas tu tengah hari, lunch, lepas tu snack petang dengan makan malam. Okay. So lebihkan pemakanan makanan berbijirin. Berbijirin ni sebenarnya adalah makanan yang ada fiber. Dia sangat baiklah untuk sebagai pelawas. Okay. Contoh, jika orang yang ada diabetes, instead of dia makan nasi putih, dia tukar makanan dia pergi ke makanan yang contoh nasi putih tu dia ganti dengan nasi beras perang. Tu untuk lebih baiklah untuk dia. Okey, kurangkan makanan bergoreng dan bersantan. Ada orang bila tidak kurus badan, dia kata, oh saya tak nak makan nasi. Tak, sebenarnya kalau kita nak kuruskan badan, kita boleh makan nasi. Cuma cara dia kena betul. Makan nasi, kita ambil lah suku-suku separuh. So kalau malam pun kita boleh makan nasi, tapi jangan banyak. Okey, kita boleh ambil suku saja nasi tu. Dan kalau boleh, bila kita hidangkan lauk tu, kita makan lauk tu, kita kurangkan makanan yang bergoreng dan makanan yang bersantan. Makanan bergoreng sebenarnya dengan makanan bersantan, makanan adalah makanan yang sangat banyak kolesterol. Lemak kan, sangat banyak lemak. Jadi kita kurangkan makanan yang bergoreng dan juga makanan yang bersantan. Kita boleh tukar cara seperti kita buat ayam bakar, kita buat masak singgang, masak rebus. Okay? Itu untuk kita punya mengubah corak pemakanan kita supaya lebih sihat. Kemudian makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap. Kenapa kita kena makan makanan yang dimasak di rumah? Okey, kalau di kedai kebanyakannya menggunakan bahan perasa yang mana bahan perasa ini banyak kuantiti garam. Jadi bila kita makan di rumah, kita boleh kawal pengawalan garam kita tu. Kita boleh letak, kita boleh tahu berapa kita letak garam. Kalau kat kedai kita tak tahu, kita tahu sedap je kan makan. Mungkin dia letakkan banyak tu yang jadi sedap tu. Jadi itu yang lebih baik kita makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap. Sekali-sekala kita boleh makan di luar lah. Okay? Seterusnya, bagaimana kita nak mengira nilai kalori makanan? Kita kena tahu berapa nilai kalori kita yang sepatutnya. Jika awak ada handphone, ya sekarang semua orang ada handphone. Jika awak nak tahu berapa nilai kalori makanan yang sepatutnya awak makan, okay, supaya awak dapat mengekalkan berat badan anda, ataupun awak nak tahu nilai kalori makanan awak supaya awak dapat mengurangkan berat badan anda, ataupun awak nak tahu berapa nilai kalori makanan saya perlu ambil untuk menambahkan berat badan saya, mungkin orang yang kurang berat badan lah jadi awak boleh pergi ke banyak apps dekat Play Store. Banyak sangat apps untuk mengira kalori makanan. Salah satunya, cikgu kongsikan, awak boleh pergi satu apps namanya MyFitnessPal. So awak boleh tahu berapa nilai kalori yang sepatutnya awak ambil dalam sehari. Okay, dia based on awak punya umur, berat dan ketinggian.
Alright. So apa maksud nilai kalori? Nilai kalori adalah jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan tersebut dengan lengkapnya. Setiap nilai kalori makanan itu, contoh dia ada nilai yang tertentu mengikut jenis kelas makanan. Sebelum itu kita pergi dulu, apakah unit nilai kalori? Nilai kalori diukur dalam unit kalori atau CAL, kilokalori atau KCAL, joule, okay, atau kilojoule. Okay. So itu adalah unit-unit ukuran bagi nilai kalori. So 1 kalori adalah bersamaan dengan 4.2 joule. Manakala 1 kilokalori pula bersamaan dengan 4,200 joule. Ataupun sama dengan 4.2 kilojoule. Okay, unit SI bagi kalori ialah joule per kilogram. So ini adalah unit SI, maksudnya standard unit lah yang digunakan. Ia adalah joule per kilogram. Okey, bagaimana kita nak mengukur nilai kalori dalam makanan? Kita menggunakan satu radas yang dipanggil kalorimeter book. Ini adalah radas di dalam makmal yang digunakan untuk mengukur nilai kalori makanan. Okay. Ini adalah contoh-contoh nilai kalori bagi karbohidrat, lemak dan protein. Kita tengok sini, karbohidrat nilai kalorinya ialah 16.7 kilojoule per gram. Okay, maksudnya bagi 1 gram karbohidrat, tenaga atau nilai kalorinya ialah 16.7 kilojoule. Lemak pula 37.6 kilojoule per gram. Manakala protein 16.7 kilojoule per gram. Okay, makanan yang berlainan dan anggaran nilai kalori. Baiklah, kalau kita lihat dekat dalam cartapan ini, ia menunjukkan kelas makanan karbohidrat, lemak, protein dan juga air. Jadi kalau kita lihat gula ia tidak ada kelas makanan lain. Ia adalah 100% karbohidrat. Okay, 100% dalam gula ni adalah karbohidrat. Kita lihat daging pula. Daging, 69% daripada daging adalah air, manakala 18% adalah protein dan 13% ialah lemak. Okay, kita tengok pula minyak sawit. Minyak sawit 100% lemak. So minyak sawit ini dia lemak. Cuma ia adalah lemak yang daripada sumber tumbuh-tumbuhan. Dia bukan sumber haiwan. Okay? Minyak sawit dia adalah lemak daripada sumber tumbuhan. Okey, beras pula. Beras 76% daripada komposisi beras adalah karbohidrat, manakala 14% air, 8% protein dan 2% adalah lemak. So setiap makanan yang kita ambil tu sebenarnya dia bukannya hanya terhad satu kelas makanan ya. Kalau gula ialah, kalau yang lain-lain seperti daging, beras, dia ada banyak kelas-kelas makanan. Okay, nilai kalori dalam makanan dapat ditentukan melalui kuantiti karbohidrat, protein dan lemak yang terkandung dalam makanan tersebut. So bagaimana kita nak kira nilai kalori? Ia adalah ditentukan melalui jumlah semua kelas makanan yang ada dalam makanan tersebut. Okey, kita lihat contoh lagi. Kita tengok kelas makanan bagi karbohidrat. Contohnya nasi. Okay, nasi nasi nilai kalorinya 15.04 kilojoule per gram. Roti putih 10.6 kilojoule per gram. Gula kasar 16.5 kilojoule per gram. Okay, kalau lemak pula kita ambil contoh mentega. Mentega nilai kalorinya 31.2 kilojoule per gram. Okey, kita tengok protein pula. Protein daging lembu. Kita tengok contoh daging lembu. Daging lembu mempunyai nilai kalorinya 13.11 kilojoule per gram. Pelawas seperti kubis
kubis mempunyai nilai kalori 0.34 kilojoule per gram sahaja. Okey. Kesan, apa yang kesan bila kita mengambil jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu? Maksudnya kita ambil nilai kalori yang lebih daripada keperluan yang kita sepatutnya ambil. Okey, apa jadi pula kalau kita ambil nilai kalori yang kurang daripada sepatutnya kita ambil? Okey, selain mengamalkan gizi seimbang, jumlah kalori dalam setiap hidangan juga seharusnya menepati keperluan kalori individu tersebut supaya ia kekal sihat. Okey, apabila kita mengambil jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu, okey, seperti kita ambil nilai kalori yang lebih daripada yang kita perlukan, kita akan mendapat penyakit seperti obesiti. Okay. Ini adalah disebabkan oleh amalan pemakanan yang tidak sihat. Okay. Apakah itu amalan pemakanan yang tidak sihat? Okay. Pertama, waktu makan yang tidak sewajarnya. Contohnya makan lewat malam lah. Itu adalah satu amalan yang tidak baik. Okay. Ia dapat menyebabkan masalah seperti malnutrisi, obesiti, anorexia nervosa, atherosclerosis, diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, trombosis, stroke, serangan penyakit jantung dan juga penyakit jantung. Itu adalah antara beberapa penyakit yang disebabkan oleh amalan pemakanan yang tidak sihat. Okey, kita tengok first, obesiti. Obesiti puncanya adalah kita makan makanan yang tinggi nilai kalorinya secara berlebihan untuk jangka masa yang panjang. Okay, contoh kita kerap mengambil makanan-makanan fast food ya, makanan-makanan ringan, itu boleh menyebabkan obesiti. So kesannya bila kita mengalami masalah obesiti, dia akan meningkatkan risiko menghidap penyakit seperti diabetes, arteriosclerosis. Arteriosclerosis ni adalah dia macam saluran pada arteri kita tu tersumbat ya. So tekanan darah tinggi. Okay. Kemudian ada juga masalah lain, anorexia nervosa. Ini adalah lebih pada macam dia ada masalah psikologi tapi ia menjurus juga kepada masalah kesihatan, iaitu keengganan seseorang untuk makan kerana dia terlalu risau akan kenaikan berat badan. Okay, dia rasa macam kalau dia makan dia akan jadi sangat gemuk. Padahal sebenarnya kalau awak lihat orang tu dia tak gemuk pun, cuma dia risau, dia sangat takut. So ia adalah sebenarnya daripada masalah psikologi juga dan ia boleh menyebabkan masalah kesihatan. Dan orang yang menghadapi anorexia nervosa ini boleh menyebabkan menghadapi masalah kesihatan seperti malnutrisi, iaitu dia tidak cukup tak cukup gizi seimbang, tak cukup kelas makanan dan boleh juga membawa maut. Seterusnya, arteriosclerosis adalah penyakit disebabkan oleh pemendakan kolesterol pada dinding arteri. Kolesterol ini datang daripada lemak dan dia lemak, kalau kita tengok lemak tepung lah, lemak daripada haiwan ya. Kesannya lumen arteri akan jadi sempit dan menyebabkan tekanan darah tinggi sebab perjalanan darah tu tidak lancar dan dia boleh meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga stroke. Seterusnya kita lihat ada lagi satu masalah kesihatan iaitu diabetes mellitus. Apabila seseorang itu mengambil makanan, minum ataupun minuman yang tinggi kandungan gula untuk jangka masa yang panjang. Contohnya minum air gas tu, okay, air yang gas tu sangat banyak gulanya, air kotak pun banyak gula. Jadi bukannya tak boleh ambil langsung, bukan, tapi kita kena jadi seorang yang bijak lah. Kita kena mengurangkan pengambilan minuman yang tinggi kandungan gula untuk mengelakkan penyakit diabetes. So apa yang berlaku bila kita kita dapat penyakit diabetes, dia akan menjejaskan penglihatan, memberikan masalah kepada kita punya ginjal dan juga sistem saraf. So ada orang kata orang yang penyakit diabetes ni dia kerap mengalami sistem saraf dia selalu apa kita panggil tu, macam semut-semut tu, selalu rasa kebas, kebas. So tu adalah antara salah satu gangguan pada sistem saraf. Luka pun lambat
sembuh. Kalau orang yang ada diabetes, bila dia luka, dia lambat sembuh. So bila lambat sembuh tu yang awak akan lihat beberapa, ada orang yang ada kena penyakit diabetes atau kencing manis ni, dia sebab dia luka lambat sembuh, dia boleh menyebabkan kakinya dipotong ya. Tu masalahnya lah. Selain itu, masalah kesihatan seterusnya adalah tekanan darah tinggi bila kita mengambil makanan yang tinggi kandungan garam. Jajan ataupun junk food macam chickedees tu, tu banyak sangat kandungan garam. So selain itu, kesannya dia boleh meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga penyakit stroke. Jadi corak pemakanan masyarakat Malaysia dan kesannya terhadap kesihatan. So kesihatan badan manusia ni bukan saja dipengaruhi oleh pengambilan jumlah kalori yang menepati keperluan, tetapi juga bergantung pada corak pemakanan. Okay. Corak pemakanan ni contohnya apa yang jenis makanan yang kita makan dan waktu kita makan. Okey, di Malaysia kita tengok terdapat pelbagai jenis restoran, terutamanya restoran makanan segera lah. Sekarang nak makan apa, semuanya senang je. Kalau malas masak, kita boleh terus pergi ke fast food. Kan? Jadi disebabkan oleh corak pemakanan yang tidak baik, ini akan menyebabkan masalah kepada kesihatan kita. Contoh, kalau gula yang berlebihan boleh menyebabkan obesiti, kerosakan gigi, dapat diabetes mellitus pada usia yang sangat muda. Kemudian kalau awak lihat makanan-makanan sekarang yang trending, yang viral, banyak pewarna, banyak pemanis tiruan. Dan ini boleh menyebabkan kanser, kemandulan, diabetes mellitus dan kerosakan pada hati dan ginjal. Okay. Okay, kalau tengok snake kat sini, ni dia tunjuk snake kan, snake kentang ke apa kan, ketiadaan kandungan berkhasiat dan menyebabkan malnutrisi. Dan kebanyakannya dia banyak garam ya, kalau makanan-makanan dalam macam jajan tu Okey, yang ini ditunjukkan minuman berkafein. Kafein dalam minuman bergas dapat menyebabkan susah tidur. Kalau orang yang banyak sangat kafein dalam badan dia, dia susah tidur, mudah risau dan mudah rasa ketagihan. Seorang yang ambil kafein ni dia addicted, dia ketagih. Kalau macam sehari tak minum, dia macam tak boleh lah, ada je tak kena. Itu efek pada kafein. Okay. Efek kafein pada badan kita. Alright, yang ini pula fries, kentang goreng Kita memang selalu makan kentang goreng dekat fast food. So kentang goreng dekat fast food ni sangat banyak garam yang berlebihan. Bila terlalu banyak garam berlebihan boleh menyebabkan darah tinggi, penyakit jantung dan juga kerosakan pada ginjal.